Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Saya Koni Grace Ujan dan ini Ringkas 12 edisi 16 Mei 2023. Kita mulakan dengan perkembangan ini. 3 rang undang-undang RUU dibentangkan untuk bacaan kali pertama pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Baik untuk perincian lanjut, kita bersama rakan tugas Burhanuddin Kamil di lokasi. Silakan Burhan. Baik, terima kasih Koni di studio. Hari kedua mesyuarat pertama bagi penggal kedua Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 kini sedang berlangsung. Antara fokus utama bagi hari kedua adalah bacaan ketiga tiga rang undang-undang RUU, iaitu RUU Perbekalan Tambahan dan RUU Perbekalan Tambahan 2023 yang telah dibacakan oleh Timbalan Premier dan Menteri Kewangan dan Ekonomi baru, iaitu Dato' Amar Douglas Ugah Embas, serta RUU Majlis Kraf Sarawak yang telah dibaca kali kedua oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Buat pengetahuan, bacaan kali ketiga RUU Majlis Sarawak 2023 akan dilakukan pada hari sama, iaitu sekitar pada petang nanti. Manakala RUU Perbekalan Tambahan pula bacaan kali kedua dan ketiga akan dilakukan pada 18 Mei nanti. Selain itu juga Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mempunyai jadual yang padat dengan menerima kunjungan hormat daripada Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia, Datuk Mahmud Saidin dan pihak pertama Fero Aloy Sendirian Berhad. Baik, saya kira itu sahaja yang boleh saya bawakan dari Dun Sarawak buat masa ini. Saya Burhanuddin Kamil dan juru kamera Awang Azmil melaporkan untuk TVS. Kita kembali semula ke studio. Terima kasih Burhan untuk laporan itu. Selanjutnya, warga Kementerian Komunikasi dan Digital KKD perlu sentiasa mendukung sikap amanah dan menjunjung integriti ke tahap yang tertinggi dalam melaksanakan tugas. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil menekankan sikap amanah dan integriti yang diterapkan bukan sahaja memberi harga terhadap diri sendiri, malah memberi impak baik kepada organisasi, rakyat dan negara secara keseluruhannya. Ayuh kita suburkan sikap amanah dan mengukuhkan integriti dalam diri kita semua. Saya juga ingin menyeru agar sikap ikhlas dan suasana keseronokan dalam bekerja terus dipupuk. Beliau berkata demikian pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Kementerian Komunikasi dan Digital 2022 pada Selasa. Dalam usaha melaksanakan perubahan yang lebih dinamik dan progresif, beliau berkata warga KKD perlu terus memberi penekanan kepada pembentukan pribadi melalui peningkatan ilmu pengetahuan dan kemahiran. Mengenai APC, Fahmi berkata anugerah tersebut diharapkan dapat menyuntik semangat kepada seluruh warga KKD supaya sentiasa mempunyai daya saing dalam membudayakan amalan kerja yang cemerlang seiring dengan ikrar perkhidmatan awam. Selain itu, satu tabung khas bagi membantu wartawan veteran dan bekas pengamal media yang uzur dan berdepan kesukaran hidup akan dilancarkan sempena sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2023 dari 27 hingga 29 Mei ini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, tabung kasih atau Hawana itu diperkenalkan Kementerian Berkenaan menerusi Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama. Beliau amat mengalu-alukan sumbangan daripada pelbagai pihak untuk tabung kasih Alias Hawana demi menjayakan hasrat murni membantu rakan-rakan media. Saya lihat dalam keadaan seperti ini, we have to find sustainable ways to help many of our friends. InsyaAllah menerusi inisiatif ini, kita akan menjejaki rakan-rakan kita yang perlukan bantuan serta memberi sumbangan berupa wang tunai dan barangan keperluan sewajarnya. Setakat ini, Hawana 2023 telah menyantuni bekas wartawan Utusan Melayu M. Berhad, Muhammad Bazir Abu Bakar yang mengidap penyakit jantung dan wartawan veteran Muhammad Siddiq Saleh yang sedang menerima rawatan di Hospital Kuala Lumpur HKL selepas menjalani pembedahan akibat kanser usus. Tegasnya, bantuan tersebut perlu teliti dan bukan sekadar one-off. Sementara itu, beliau berkata Hawana 2023 bertemakan media bebas tunjang demokrasi akan berlangsung di Ipoh Perak dan bakal dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Program berkenaan yang mendapat sambutan menggalakkan akan dihadiri kira-kira 1,000 pengamal media dan diisi dengan pelbagai aktiviti seperti mencari harta karun, pameran, bowling serta karnival mini. Tidak ketinggalan juga sejumlah wartawan dari negara-negara ASEAN akan menyertai forum media yang diadakan bagi membincangkan isu survival ataupun kelangsungan industri media khususnya di rantau ini. Fahmi turut menzahirkan penghargaan kepada Menteri Besar Perak, Datuk Seri Saarani Mohamad selaku Tuan Rumah Hawana 2023 selain penaja atas sumbangan menjayakan perhimpunan terbesar pengamal media di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh guru dan warga pendidik di negara ini. Bersempena sambutan Hari Guru hari ini, Anwar turut mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih atas ilmu dan bakti yang diberikan oleh guru-guru yang pernah mendidik beliau. Menerusi hantaran di Facebooknya, Anwar turut mengucapkan terima kasih kepada warga pendidik atas ilmu dan bakti yang dicurahkan. Beliau menyifatkan 16 Mei sebagai tarikh besar untuk mengenang dan mengimbau jasa serta pengorbanan guru membangun bangsa dan masyarakat. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Bintulu merampas 15 buah peti rokok putih, pelbagai jenama dan 95 karton minuman keras yang dianggarkan bernilai RM45,250. Pegawai Pemerintah KKM Setia Zon Maritim Bintulu Lieutenant Komandan Muhammad Naim Razak mewakili pengarah Zon Maritim Bintulu berkata rampasan tersebut dilakukan pada kira-kira jam 8 malam Ahad setelah pemeriksaan fizikal dilakukan ke atas barangan terbabit. Bertindak daripada hasil maklumat awam, pasukan PMM telah melakukan rondaan menggunakan bot di pesisir Pantai Samalaju. Semasa rondaan, pasukan PMM telah mengesan 5 orang suspek sedang melakukan aktiviti pembunuhan barang-barang tersebut. Mereka melakukan setelah menyedari pasukan PMM, mereka telah meloloskan diri dengan menaiki 2 buah pacuan 4 roda dan ketika itu keadaan laut bergelora serta jarak penglihatan yang terhad menyebabkan pihak pasukan tidak dapat mengesan nombor pendaftaran pacuan 4 roda tersebut. Sementara itu, beliau memaklumkan jumlah rampasan keseluruhan dianggarkan RM45,250 tidak termasuk cukai. Untuk 9 peti Bella Green ni bernilai anggaran bernilai RM15,750. Untuk anggaran 6 peti Bella Red ni, anggaran dia dalam RM10,500 Malaysia. Dan terakhir sekali untuk minuman keras jenama cas ni sebanyak 95 buah karton bernilai RM19,000 dan total keseluruhan rampasan bernilai RM45,250. Ini adalah total anggaran untuk nilai rampasan. Susulan rampasan itu ujarnya kes disiasat di bawah Seksyen 135 Akta Kastam 1967 kerana melakukan aktiviti penyeludupan. Seramai 140 penumpang dan kru sebuah feri dari Langkawi ke Kuala Perlis terkandas hampir 5 jam akibat kipas tersangkut pada tali hanyut kira-kira 8 malam tadi. Menurut sumber Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, feri tersebut terkandas kira-kira 2.5 batu nautika barat daya Kuala Perlis.
Aset APMM dikerah ke lokasi kejadian bagi memantau kerja menunda yang dilakukan syarikat feri berkenaan dan semua penumpang selamat tiba di Terminal Feri Kuala Perlis pada 12.20 tengah malam. Sementara itu, Pengurus Sumber Manusia dan Operasi Konsortium Ferryline Ventures Sendirian Berhad, Kapten Baharin Baharum ketika dihubungi berkata feri itu terkandas ketika perjalanan berbaki hanya 0.9 km. Kata beliau, kipas feri berkenaan tersangkut tali yang dipercayai hanyut di perairan berkenaan menyebabkan perjalanannya tergendala dan pihaknya telah menghantar bot penunda dan semuanya selamat. Sekian ringkas 12 untuk jam ini sempena Minggu Perpaduan pada 20 hingga 26 Mei depan di Waterfront Kuching. Nantikan siaran luar kami bersama personaliti TVS bermula jam 10 pagi. Jemput datang beramai-ramai sama-sama kita memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2023. Jumpa anda di sana. Saya mewakili Bilik Berita TVS ingin mengucapkan selamat Hari Guru 2023 untuk semua yang bergelar guru. Terima kasih atas kesabaran, kebaikan dan dedikasi yang dicurahkan tanpa henti. Terima kasih kerana menonton. TVS menginspirasi duniamu. Saya Konika Sujan, selamat hormat dan sayu kenap.